Okay, so kita dah habis untuk tajuk linear motion. Next kita akan move to ticker timer. Okay. Untuk ticker timer ni, okay, apa yang kita nak kena tahu pasal ni? Okay, ticker timer ni adalah satu macam mesin lah. Yang bila kita bergerak tu, dalam masa 1 saat tu kita akan ada total 50 dot yang dia akan hasilkan. Okay, jarak antara setiap dot tu depend berapa laju yang kita guna. Okay, so dalam contoh macam ni kan, kita nampak okay, sini satu tick bersamaan dengan time interval between two dot. Maknanya, okay, contoh kan. Contoh ni, satu tick. Okay. Time satu tick maknanya sekarang ni kita nak cakap, okay, bila ada pergerakan, okay, bila ada pergerakan, okay, daripada sini ke sini, ni kita panggil sebagai satu tick. Okay. So, okay, dalam satu tick ni bersamaan dengan 0.02 second. Okey, dalam masa 1 second kita akan dapat 50 tick. Okey, maknanya kat sini 1 second bersamaan 50 tick. So, contohlah kita ambil ni kan, kita ada titik-titik-titik ni. Okey, kalau titik-titik-titik ni cukup 50, maknanya kita boleh cakap yang satu strip ni bersamaan dengan 1 second. Kalau titik-titik-titik ni ada 50. Okey. So, okey, contoh kita kat sini velocity. Okey, dalam 11 dot ni, okey, bila dalam 11 dot ni, okey, satu ni 0.02 second. Okay, ni ni 2 dot, 1 tick. So kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kat sini kita ada 10 tick. Okay, so bila kita ada 10 tick kat sini, kita akan cakap 10 tick darab dengan 0.02. So maknanya total kat sini, satu strip ni bersamaan dengan 0.2 second. Okay. So displacement kat sini, okay, ni displacement dia lah. Daripada titik pertama sampai habis. Ni displacement. Dia tak nyatakan berapa tapi dia nyatakan displacement to X. So bila dia nyatakan displacement to X, kita cakaplah displacement equals to X. So kita nak cari velocity. Velocity equals to displacement over time. So displacement equals to X, time equals to 0.2. So velocity equals to X over 0.2. Dia kira dot. Dia kira dot. Tapi daripada dot tu kita akan dapat tick. So sebenarnya kita ambil yang tick, bukan dot. Okay, sebab apa dia 11 tolak 1? 11 tu kita kira dia punya dot lah. Tapi tadi 11 tolak 1, 11 tu dot. Tapi kita nak tahu yang tick sebab kita dapat info 1 tick 0.02. Sebab tu kita ambil 11 tolak 1. Kalau contoh tak boleh bayang pakai formula, kita guna cara ni. Daripada dot tu kita buat tengah-tengah tu S tick. So kita kira tengah-tengah je. Okay, so tadi kita tengok velocity. Kalau untuk acceleration, kita akan tengok yang awal sampai habis.
Okay, contoh kat sini kan. Okay, kita nampak ni. Okay, sekarang ni kita nak acceleration. So maknanya acceleration equals to V minus U over dengan T. Ini kan, V minus U over T. So V tu adalah final velocity, U tu adalah initial velocity. So final velocity kat sini adalah yang ni. Meanwhile, dia punya initial velocity kat sini. Yang ni final, yang ni initial. Okay, so final dengan initial. So kat sini macam mana kita nak kira velocity? Sebab kita nampak dot-dot-dot je, kita tak nampak pun velocity tu. So kat sini sama juga, kita akan kira balik dia punya berapa tick. Okay, so kat sini kita ada 1 tick, 2 tick, 3 tick, 4 tick, 5 tick, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 tick bersamaan dengan 0.2 second. So tapi kita tak tahu ni, kita tahu dia punya ni x2 je kan. So final velocity bersama dengan x2 over 0.2. Okay, sama juga kat sini kita kira berapa tick. Okay, so dia ada 11 dot. 11 dot tolak 1 kita akan dapat 10 tick. So 10 tick 0.2 sama juga. So x1 divide dengan 0.2 untuk dia punya initial velocity. So untuk acceleration, kita ambil ni je lah, V minus U over T. Okay, T ni macam mana kita nak cari? Okay, so kat sini T ni, okay kita tengok kat sini ya. Okay, daripada sini nak ke sini, sini ke sini ke sini. Okay, daripada awal sampai habis, maknanya daripada yang ni nak ke sini, dia guna jarak masa berapa? So kita dapat kat sini, okay, setiap satu ni, kita padam sikit Okay, setiap satu ni setiap satu ni 0.2 second. Okay, 0.2, 0.2, ni pun 0.2. Ini pun 0.2. 0.2. So 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. So maknanya kita dapat yang daripada sini, daripada perubahan daripada awal ni nak ke yang akhir ni, perubahan jarak masa dia 0.8. So kita dapatlah yang ni equals to T. Tiap penggal masa ni ada 11 dot. Okay, dia dah letaklah 11 dot. Sini pun 11. Sini pun 11, sini pun 11, sini pun 11. Okay, untuk 11 dot means ada 10 tick. Okay, so bila ada 10 tick maknanya masa kat sini, okay, untuk satu ni bersama dengan 0.2. Okay, so satu ni 0.2. Okay, daripada yang ni nak bergerak ke sini, kita pakai 0.2, ni pun 0.2, ni pun 0.2, ni pun 0.2. So 0.2 darab sini ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. So 0.2 darab 4, kita akan dapat 0.8 second. Okay, so maknanya daripada initial velocity ni nak jadi ke final velocity ni ambil masa 0.8 second. So bila ambil masa 0.8 second, inilah dia punya T. Okay, so kita dapat dah ni T dia. Okay, so initial velocity kat sini. Okay, so initial velocity kat sini
initial velocity di sini. Okay, ni distance dia. So x1. Okay, dia punya time taken untuk pergerakan x1 ni 0.2 second. So initial velocity equals to x1 over 0.2. Okay, untuk final velocity pula, kita ambil yang ni. Okay, untuk final velocity x2. X2 divide dengan 0.2 untuk final velocity sebab masa yang digunakan untuk pergerakan x2 ni adalah 0.2. So final velocity equals to x2 over 0.2. So acceleration, just ambil balik semua ni, insert dalam formula. Ambil yang ni, insert masuk kat sini. Untuk yang ni pula, yang ni kita masuk kat V. And untuk T pula kita akan insert 0.8. So, ni just contoh. Boleh apply lagi untuk yang soalan lain. Okay, so next. Okay, next. Okay, untuk equation ni, yang ni kena ingat sebab dia tak ada dalam buku soalan exam. So, keempat-empat formula ni kena ingat tapi dia tak selalu guna pun. Cuma kalau contoh tengok soalan tu, ada nampak contoh kita nak cari V. Tapi kita ada S, kita ada U, kita ada T. So kita pakailah formula ni. Okay, formula lain tak boleh pakai. Macam tu. Okay, so next. Okay, kita try buat soalan ni ya. Okay, untuk soalan ni contoh kat sini. Okay, what is the time between two dots? Okay, between two dot. Maknanya daripada satu ni ke satu dot ni kan. Maknanya 2 dot. Okay, tengah-tengah tadi kita panggil tengah-tengah tu S. Okay, kita nak yang tengah-tengah ni. Kita panggil sebagai tick. So, bila satu tick bersamaan dengan 0.2 second. So, what is the time between two dots? Time between two dots is 0.2. Okay, next. What is the time for one strip? Okay, one strip kat sini. One strip kat sini ada 11 dot. So, bila ada 11 dot, kita akan dapat 10 tick. So, kita akan ambil 10 tick. Darab dengan, Allah tak ada. So, kita akan ambil 10 tick. Darab dengan 0.02. So kita akan dapat dalam satu strip tu ada 0.2 second. Okay, so next, what is the initial velocity? Okay, so untuk soalan initial velocity ni, kita tengok balik dia punya length. Okay, maknanya dalam satu strip ni initial velocity dia kat sini lah. Okay, initial velocity dia yang ni. So, untuk initial velocity, kita akan, dia punya distance dia yang dia pakai 2 cm. So, 2 cm, kita akan divide dengan, okay, satu strip kita ada 0.2 second. So, 2 cm divide dengan 0.2, kita akan dapat 10 cm per second. Okay. So next, D, what is the final velocity? So final velocity kat sini adalah yang ni. Okay, kita tengok dia punya length untuk strip tu adalah 12 cm. So 12 cm akan divide dengan sama juga 0.2 second sebab satu strip ada 0.2 second. So kita akan dapat 60 cm per second. Okay. So next.
Okay. Okay, nampak tak baik? Okay, sambung Lepas tu, okay, untuk D, what is the final velocity? So kita akan ambil yang ni. Kita akan ambil yang ni Yang kuning ni, last kali. Okay, so yang kuning tu 12 cm. So 12 cm. 12 cm. Sama juga divide dengan 0.2 second. So kita akan dapat kat sini 60 cm per second. Okay. So tu untuk final dengan initial. Okay, next. E. What is the time interval to change from initial velocity to final velocity? So untuk time interval ni kita akan pakai, okay, kita akan ambil color, kita tengok yang color biru Okay, so untuk final, untuk pergerak masa daripada initial nak ke final, okay, dia akan guna yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, maknanya daripada first strip nak ke last kali, kita akan ada 10 strip yang kita kena lalu. So kat sini, dia akan jadi macam ni. Okay, kita lalu 10 strip kan? 10 strip akan darab dengan satu strip 0.2 second. So, kita akan dapat 2 second untuk masa yang nak guna daripada first strip nak ke last strip tu. Last tu kita tak kira sebab last tu maknanya kita dah sampai. Kita nak jarak daripada tempat permulaan sampailah kita nak sampai tu berapa banyak. So kita nak antara tu. Bukan kita nak daripada awal sampai habis, kita nak yang di antara. Okay, so soalan last, F. What is the acceleration of the object? So untuk nak tahu acceleration, maknanya kita kena tahu total distance. Okay. Okay, so untuk what is the acceleration of the object? Okay, untuk acceleration of the object, kita akan pakai A equals to V minus U over dengan T. So, bukan. Untuk acceleration ni, kita akan ambil untuk acceleration kali ni, kita akan ambil velocity over dengan time. Okay, kita akan ambil acceleration equals to velocity over dengan time. Okay, so velocity change kat sini, kita dapat, okay, final dia. Final velocity kat sini, final velocity equals to 60 cm per second. Untuk initial pula, untuk initial velocity pula kita dapat 10 cm per second. So acceleration equals to final tolak initial. So A equals to 60 minus dengan 10. Okay, 60 minus dengan 10 kita akan dapat 50. So 50 over dengan, okay,
total time taken daripada awal sampai habis kita guna 2 second. So 2 second. So 50 divided by 2 kita akan dapat 25. So acceleration kat sini kita akan dapat 25 cm per second square. Okay. So next kita akan tengok sikit soalan. Okay. So tadi soalan tadi kan. Okay, next soalan ni pula. A rocket accelerate with 20 cm per second. So kita buat keluar dulu apa yang info yang dia bagi. So A equals to 20 meter per second square. Sorry, tak tahu nak buat square macam mana. So macam ni je lah. Okay, calculate its velocity after 2.5 minute. Okay, time dia maknanya 2.5 minit kita kena tukar jadi second. So 2.5 minit darab dengan 60 second. So kita akan dapat 2.5 darab 60. Kita akan dapat 150. 150 second. Okay, itu untuk time. Okay, kita nak apa ni? Kita nak initial velocity. Okay. Kita nak final velocity. Sebab dia kata after 2.5 minit. So initial velocity kat sini meter per second. So untuk soalan ni A equals to V minus U over dengan T. So V kat sini, sini kita dapat 20 equals to V kita tak tahu, minus dengan 3000 kita over dengan time dia 150. Okay, so 150 kita bawa 150 ni pergi ke sana. So kita akan dapat 150 times 20 equals to V minus 3000. Okay, 150 times 20 kita akan dapat 3000. Okay, kita bawa 3000 yang V minus 3000 tu bawa mai sini. So kita akan dapat V tambah 3000 tambah 3000 equals to V. So kita akan dapat V equals to 6000 meter per second. Okay. So next. Okay, so untuk soalan next, a van travels up a slope and stop after 12 seconds. Okay, so kita lukis dulu. Okay, so contoh ni slope tu kan. Okay, van ni kat sini. Dia naik sampai atas ni. Okay, dia naik sampai atas ni. Okay, so time taken kat sini. Time equals to 12 second. Okay, initial velocity kat sini. Initial bersamaan dengan 18 meter per second. Okay, final velocity dia apa? Dia tak bagi tahu, tapi kita tahu kat sini final velocity equals to 0 meter per second. Sebab apa? Dia stop. So bila stop tak ada pergerakan. Bila tak ada pergerakan maknanya velocity dia 0 meter per second. Okay, kita nak tahu acceleration. So acceleration kita pakai formula tadi, A equals to V minus U over dengan T. So A equals to 0 minus dengan 18 and then kita akan overkan dia dengan time dia 12. So kita akan dapat kat sini A equals to
negative 18 over dengan 12. So A equals to, tekan calculator, kita akan dapat A equals to negative 1.5 meter per second square. Better kita buat dalam bentuk decimal. Sebab senang kita nak nampak benda tu kan. So kita pakai decimal. Okay. So untuk soalan next. A group of students made a rocket and launched it vertically upwards. Okay. Contoh roket ni. Okay. Okay. Contoh roket ni. Dia bergerak ke atas. Okay. So bila roket ni dia bergerak ke atas, velocity dia 27 meter per second. So kita buat keluar balik info equals to 27 meter per second. And then okay, A, acceleration. Okay, dia bagi tahu pasal gravitational force. So gravitational force maknanya kita nak cakap yang acceleration dia constant. So acceleration dia adalah 10 meter per second square. Okay, so kita nak tahu dia punya total distance. Okay, so kita tahu A equals to V over T. A equals to velocity over dengan time. Okay, so kita akan dapat 10 equals to 27 over dengan time. So kita akan dapat time equals to 27 over dengan 10. So T equals to 2.7 second. Okay, tapi tu tak habis lagi sebab kita baru tahu T. Kita baru tahu T, kita nak total distance. So total distance, okay, kita nak tahu distance, pakai balik formula basic math. Distance equals to speed darab dengan time. Okay, so bila speed darab dengan time, speed kat sini kita ada 2.27 darab dengan time kat sini 2.7. So kita akan dapat total distance bersama dengan, tekan calculator, kita akan dapat 72.9 meter. Okay, itu saja. Okay, so untuk soalan ni kita skip lah. Okay, sebab soalan ni kita dah buat dah tadi, lebih kurang je. Okay, next kita akan tengok sikit pasal ticker tape. Okay, so untuk ticker tape ni, okay, tadi kita tahu ticker tape jarak antara dot bersama dengan satu tick. And then sekarang ni kita dah tahu semua basic pasal ticker tape. Kita nak tahu sekarang ni apa perbezaan antara satu ticker tape dengan satu ticker tape yang lain. Okay. Contoh ticker tape yang first ni. Okay, ticker tape yang ni. Okay, contoh ticker tape yang ni. Okay, contoh ticker tape yang ni. Okay, nampak antara satu titik dengan satu titik tu, dia punya jarak lagi pendek. So, bila jarak lagi pendek, maknanya lower velocity. Sebab apa? Okay, untuk 50 tick, kita tahu masa dia 2 second kan? Untuk 50 tick. So, dalam masa, kalau contohlah, satu titik ke satu titik tu, jarak dia jauh, maknanya kita tahu dalam masa tempoh 0.2 second tu, 0.02 second tu, dia mampu bergerak ke tempat yang lebih jauh macam tu. Sebab tu lah kita tengok yang first ni, okay, jarak dia lagi pendek kan. Jarak ni dengan jarak ni lagi pendek. Maknanya bila jarak dia makin pendek, maknanya dalam masa tempoh yang sama, dia tak mampu nak bergerak sejauh macam ticker tape yang kedua ni.
So sebab itulah kita cakap yang first ni dia ada lower velocity. Maknanya hal laju dia lagi sikit daripada second ni. Yang second ni hal laju dia tinggi. Sebab apa? Dia mampu bergerak lebih jauh berbanding yang first dalam tempoh masa yang sama. Okay. So tu cara kita nak bezakan lower velocity ataupun higher velocity. Okay. Kalau untuk kita nak tengok dia increase, maknanya dia accelerate ke tak, maknanya velocity dia makin meninggi ataupun berkurang, kita tengok perubahan antara titik ke titik and then titik ke titik next makin pendek ataupun makin panjang. Okay, macam contoh yang ni, yang permulaan dia tahu, permulaan dia kat sini. Yang ni starter. Start S. Okay, ni starter dia. Okay, daripada titik yang ni nak ke sini, jarak masa dia tu, dia punya jarak titik ke titik tu pendek. Tapi titik yang second ni, yang ni nak ke sini makin panjang. So bila jarak antara titik ke titik next makin panjang, maknanya dia accelerate. Maknanya dia ada increasing in velocity. Sebab itulah dia makin jauh dia boleh pergi. Okay, tapi tengok yang second ni pula. Yang second ni okay, sama juga yang ni starter. Okay, macam mana nak beza starter dia? Tengok dia punya ni, tempat koyak tu. Kalau usually kalau yang mana yang macam ni, yang elok tu starter. Yang dah terkoyak tu penghabisan dia. So, tengok yang diagram keempat ni. Okay, awal ni dengan jarak antara titik awal ni dengan titik sini panjang. Tapi bila jarak antara titik ni nak ke titik next dia makin pendek. So bila panjang ke pendek maknanya kita nampak yang dia ada perubahan in velocity, which mean velocity dia makin berkurang. Dia makin slow. So dia tak boleh nak pergi lagi jauh. Sebab itulah dia makin jadi pendek. So kita cakap dia decreasing uniformly in velocity, ataupun bahasa lain dia kita cakap dia decelerate. Okay, habis